yang maksudnya dalam silibus awak. Okay, dalam silibus awak sebenarnya sifat dia dalam sifat kimia ni, sifat kimia ni, yang pertama adalah sifat kimia alkena dihadkan kepada etena sahaja. Jadi kalau dalam soalan sifat kimia ni maksudnya tindak balas. Tindak balas. Maksudnya boleh bertindak balas dengan apa? Kalau alkena, ingat balik dia ada beberapa pecahan lah, antaranya tindak balas pembakaran. Okey, pembakaran. Lagi ada tindak balas penambahan. Okey, dan lagi satu ada tindak balas pempolimeran. So kat dalam ni, dalam tindak balas penambahan ni ada pecahan 5 lagi cabang. So pecahan 5 cabang lagi tu awak kena ingatlah setiap tindak balas tersebut. Okey, antaranya adalah tindak balas penghidrogenan. Okey, penghidrogenan, tambah hidrogen. Lepas tu dia ada tambah halogen. Halogen contoh macam klorin ataupun bromin. Okey, yang ketiga kita ada penambahan hidrogen klorida ataupun hidrogen bromida. Okey, kita ada tambah air. Yang kita sebut sebagai tindak balas penghidratan. Okey, dan lagi satu adalah tindak balas pengoksidaan. Okey, yang tindak balas penambahan ni yang jadikan sifat kimia alkena ni terlalu banyak. Tapi dia akan hanya terhadkan pada soalan etena saja. Etena maksudnya formula dia adalah C2H4. So tak adalah tindak balas kimia dari C3H6 ke, dia tak tanyalah selain daripada itu. Okey, untuk yang kedua, dalam silibus awak ni, sifat kimia alkuna tidak perlu diterangkan. So sifat kimia alkuna tak ada dalam silibus awak. Okey, yang kita belajar alkana, sifat kimia alkana ada 2 je, iaitu pembakaran, maksudnya tidak balas dengan oksigen, dan lagi satu adalah tindak balas dengan halogen, sama ada klorin ataupun bromin. Ini tindak balas yang kita panggil penukar gantian. Okey, penukar gantian. Okey, untuk alkena ini tindak balas kimia dia. Okey, untuk alkuna tak perlu tahu. Dan yang ketiga adalah sifat kimia bagi alkohol terhad kepada 6 ahli pertama. Maksud kat sini adalah dia boleh keluarkan metanol, etanol, propanol, lagi apa? Butanol, pentanol, dan lagi satu adalah heksanol. So dalam sifat kimia untuk alkohol, maksudnya tindak balas untuk alkohol, tindak balas kimia untuk alkohol, dia boleh keluar sampai karbon yang ke-6. Okay, start daripada karbon pertama sampai karbon ke-6. Okay, untuk sifat kimia asid karboksilik, sama macam alkohol, dia terhad kepada 6 ahli pertama. Dan penulisan formula molekul, lukisan, formula struktur dan penamaan IUPAC. IUPAC ni maksudnya mengikut sistem yang betul lah. Ester terhad kepada 3 ahli pertama alkohol dan asid karboksilik. Maksudnya dalam tindak balas tu mungkin dilibatkan propanol dengan asid propanoik. Ni yang paling tinggi lah. Paling tinggi. 3 ahli pertama alkohol. Ni 3 ahli pertama alkohol. Okey, propanol yang paling karbon ketiga dan asid propanoik. Okey, 3 ahli pertama alkohol dan 3 ahli pertama untuk asid karboksilik. Jadi tak adalah awak kena lukis, contoh dia kata butil butanoat. Tak ada, soalan tu tak ada. Sebab dia bukan masuk dalam silibus awak sebenarnya. So ini silibus awak sebenarnya. Okey, kalau dalam buku teks tu kita tak nampak dia punya penerangan ni, tapi saya adalah dia punya description ni. So untuk alkena sampai etena saja. Alkuna tak ada. Alkohol 6 ahli pertama. So asid karboksilik 6 juga. Dan untuk ester 3 yang ahli pertama alkohol dan 3 ahli pertama asid karboksilik. So untuk sifat kimia alkohol ni, so ingat baliklah ada 3. Mesti ada pembakaran. So ada apa lagi? Tindak balas pendehidratan, buang air. Dan lagi satu adalah tindak balas pengoksidaan.
Okey, untuk sifat kimia asid karboksilik, dia lebih kurang macam sifat kimia asid. Okey, maksudnya kalau awak ingat balik yang tingkatan 4 kita belajar sifat kimia asid. Sifat kimia asid boleh bertindak balas dengan base. Asid boleh bertindak balas dengan base, menghasilkan garam dan air. Okey. Asid boleh bertindak balas, yang kedua boleh bertindak balas dengan logam. Okey, contoh magnesium. Okey, dia ada 4 dekat situ. Dan dia tambah satu lagi. Yang ketiga adalah asid boleh bertindak balas dengan karbonat logam. So asid tindak balas dengan karbonat logam. Karbonat maksudnya ada CO3. Kat depan ni logam lah, apa-apalah, magnesium karbonat ke, kalsium karbonat ke. So yang ini ada 3 hasil. Kita akan dapat garam, air dan juga gas karbon dioksida. Yang ni ada 2 hasil, garam dan gas hidrogen. Okay, untuk yang keempat, yang ini asid biasa tak ada. Asid karboksilik je ada, iaitu asid boleh bertindak balas dengan alkohol. Ni asid karboksilik tau. Boleh bertindak balas dengan alkohol menghasilkan ester dan air. Okey, kita tengok. So kata kunci dalam soalan bab 2 ni, bila kita nak menjawab, kita kena tengok kunci dalam soalan tu. Contoh kalau soalan minta nyatakan siri homolog. Nyatakan siri homolog. Jadi dalam jawapan anda, ni alkana, alkena, alkuna, alkohol, asid karboksilik, ester. Ini semua adalah siri homolog yang kita dah belajar. Kadang awak tak tahu, awak tahu alkana, alkena, alkuna, alkohol, asid karboksilik, ester. Tapi awak tak tahu ini adalah siri homolog. So kalau dalam soalan minta nyatakan siri homolog bagi C3H6 contohnya. C3H6. Jadi awak kena padankan. C3H6 ni alkana ke, alkena ke, alkuna ke, alkohol ke, asid karboksilik ke, ester. So untuk alkana dengan alkena ni kita nak kenal paling senang lah. Bilangan hidrogen tu mesti double daripada bilangan karbon. So kalau kat sini kita tengok double kan, 3 kali 2, 6. Jadi C3H6 adalah alkena. Okey, yang kedua, soalan kata kunci yang kedua adalah kumpulan berfungsi. Soalan minta awak nyatakan kumpulan berfungsi. Jadi dalam jawapan, kita akan letak jadi ikatan ganda dua antara karbon dengan karbon. Tak boleh letak ikatan ganda dua sahaja. Kalau letak perkataan ikatan ganda dua saja, ayat tu tak lengkap. Okay, mesti kena sampai ikatan ganda dua antara karbon dengan karbon. Ini untuk alkena. Kalau untuk alkuna, sama je ayat dia. Ikatan ganda dua antara ada dua pula. Ganda tiga antara karbon dengan karbon. Tak boleh singkatkan jadi ikatan ganda dua sahaja. Ni tak boleh. Salah. Okay, kalau karboksilat. Karboksilat ni kumpulan apa yang ada kumpulan berfungsi ni? Jadi ingat balik lah. Okay. Yang ketiga adalah formula ARM. So untuk formula ARM, soalan minta nyatakan formula ARM. Okay, bila soalan minta nyatakan formula ARM, kadang-kadang awak dah jawapan tu dia tak menepati kehendak soalan. Okay, tak tahu apa tu formula ARM. So formula ARM adalah yang ada NN ni. Yang ada NN ni. Ini formula ARM untuk alkana. Untuk alkena, CN H2N. Okay, alkena CnH2n. Alkuna CnH2n tolak 2. Okay, yang alkohol. Alkena alkohol. Alkohol adalah kumpulan formula ARM dia CnH2n tambah 1 OH. So, tengok baliklah asid karboksilik apa, ester apa. Okay, dan soalan seterusnya biasa dia akan tanya nyatakan formula molekul. So formula molekul, nampak perkataan formula. Formula ARM CnH2n tambah 2. Formula molekul C2H4. Terus nyatakan berapa nilai N kat situ. Itu nama dia formula molekul. Okay, kat sini saya lupa nak tambah ada satu lagi iaitu
formula struktur. Okay, kalau soalan minta lukiskan formula struktur. Formula struktur. Ni yang selalu ditanya lah. So formula struktur kena tunjukkan jenis ikatan yang ada dalam formula tersebut. Okay, kalau C2H4 diikatankan dia dua lah. So letak hidrogen. Ini dia. Formula struktur. Yang kelima adalah formula struktur. Itu kena ada juga. So, ini adalah soalan-soalan yang biasanya keluar dalam bab 2. Dia tanya siri homolog, kumpulan berfungsi, formula ARM, formula molekul dan kalau boleh soalan yang macam gini jangan salah lah. Dia biasa pelajar salah, bukan dia tak faham apa tau, tapi dia tak tahu kata kunci tu nak jawapan bentuk macam mana. Jadi kalau dia kata kumpulan berfungsi, kadang dia letak alkana. Salah lah. Okay, kita tengok. Okay, soalan dalam tajuk bab 2 ni, dia suka jugalah keluar dalam bentuk flowchart ni, iaitu carta alih. Okay, dalam bentuk carta alih. So, dalam bentuk carta alih ni, dia boleh tukar daripada alkana, alkena, alkohol, asid karboksilik, ester. So, yang tak ada dalam ni yang awak belajar adalah alkuna. Okay, kalau soalan bentuk carta alih yang tak ada adalah alkuna. Sebab apa alkuna tak ada? Sebab kita tengok pada silibus tadi. Silibus tadi kata sifat kimia alkuna tak perlu diterangkan. Jadi alkuna tak masuklah dalam flowchart ni. Jadi janganlah kata nanti ada tiba-tiba awak saja buat soalan, awak letak alkuna dekat dalam flowchart ni. So tak betul lah tu sebab dia tak masuk dalam silibus. Sebenarnya nak menukarkan daripada contoh kita tengok alkana, alkena, alkohol, asid karboksilik, ester ni nak tukar daripada satu siri homolog kepada siri homolog yang lain, dia perlukan sifat kimia. Okay, dia perlukan sifat kimia. So alkena kita boleh ubah kepada alkana. So kalau awak susun macam ni, awak ingat alkana, alkena, alkohol, asid karboksilik, ester. Okay, dia tak ada melompat alkana terus pergi asid karboksilik, tak ada. Dia mesti melalui urutan siri homolog tu. Okay, alkena, katalah alkena kat sini sebab alkana nak pergi alkena, tak ada. Alkena nak pergi ke alkana. So awak kena tahu ni, apa nama tindak balas, sifat kimia dia. So alkena, contoh saya bagilah kat sini, C2H4. Okay, nak pergi alkana, bilangan karbon jangan ubah. Kalau alkena ada 2 karbon, ni ada 2 karbon kan, C2 kan. Jadi alkana pun kena ada 2 karbon juga. So, formula bagi alkana mesti ada 2 karbon, C2. Tapi H berapa awak kena masukkan dalam formula ARM dia. CN, H2N tambah 2N ini mewakili bilangan karbon. So masukkan awak akan dapat C2H6. Bilangan karbon jangan tukar. Okay, bilangan karbon tak tukar. Alkohol pun sama, dia akan jadi ada 2 karbon. Asid karboksilik pun sama, dia akan jadi 2 karbon juga. Cuma beza, asid karboksilik ni pecahan karbon dia pecah 2 macam ni. Kita tulis macam ni sebab ada belakang tu ada COOH. Okay, yang kat depan ni ada C dengan H lah. Berapa C yang balance tu kena ikut pada bilangan alkohol dia ni. So alkena kat sini C2H4 alkohol, kita masukkan mengikut formula ARM. Okay, N ada 2, C2H, 2 kali 2 tambah 1, H5, OH. Okay, alkohol pergi kepada asid karboksilik, formula ARM dia CN H2N tambah 1 COOH. Tapi N kat sini kena tolak 1 sebab dia dah ada 1 karbon kat sini. So N tadi adalah 2 tolak 1, N sama dengan 1 lah. So dia akan jadi CH3COOH. Okay, kemudian untuk jadi ester, alkohol boleh jadi ester, alkohol boleh jadi ester, asid karboksilik pun boleh jadi ester. Macam mana alkohol nak jadi ester, mesti kena tambah asid karboksilik. Asid karboksilik macam mana nak jadi ester, mesti kena tambah dengan alkohol.
Okey, yang saya label 1 ni maksudnya tindak balas sifat kimia dia. Okey, kita tengoklah. Alkena nak pergi alkana, bilangan hidrogen bertambah, jadi kat sini adalah tindak balas penghidrogenan, tambah hidrogen. Okey, alkena boleh ke alkohol melalui tindak balas penghidratan. Alkohol boleh kepada alkena. Ni ada nombor 1 ni. Jadi alkohol nak tukar kepada alkena, nama dia adalah tindak balas pendehidratan. Okey, ni pendehidratan. Okey, alkohol nak pergi kepada asid karboksilik. Okey, kat sini adalah tindak balas pengoksidaan. Okey, alkohol nak pergi kepada ester ataupun asid karboksilik nak pergi kepada ester. Okey, ni jawapan dia sama. Nama tindak balas tu adalah pengesteran. Okey, eksperimen yang awak kena tahu, alkohol nak tukar kepada alkena. Okey, alkohol nak tukar kepada alkena, eksperimen dia adalah pendehidratan. So, kena tahu eksperimen pendehidratan macam mana. Boleh rujuk buku modul lah. Okey, alkohol nak tukar kepada asid karboksilik pun sama. Kena tahu eksperimen dia. Okey, kena tahu eksperimen dia. Alkohol dan juga asid karboksilik nak ditukarkan kepada ester, kena tahu eksperimen dia. Eksperimen penesteran. Dan gambar rajah yang biasa ditanya untuk suruh awak lukis ada 3. Okey, sama ada alkohol nak tukarkan kepada alkena iaitu gambar rajah pendehidratan, gambar rajah pengoksidaan dan lagi satu adalah gambar rajah pengesteran. Okey, ini adalah dalam bentuk flowchart, carta alih. Nanti kita tengok contoh soalan dia. Okey, ini adalah gambar rajah pengoksidaan alkohol. Okey, kita letak dalam tabung uji, letakkan alkohol, etanol dan kita tambahkan larutan kalium dikromat 6 ataupun larutan kalium manganat 7 pun boleh. Okey, sebab pengoksidaan mesti kena guna ejen pengoksidaan. So ejen pengoksidaan yang biasa kita guna adalah larutan kalium manganat 7. Okey, dalam jawab soalan kalau dia minta awak nyatakan nama ejen yang digunakan kat sini. Okey, dia tanya kat sini, awak tak boleh letak KMNO4 saja. Mesti ada perkataan larutan kalium manganat 7 berasid. Baru betul. Okey, larutan kalium dikromat 6 berasid. Okey, tambah lepas tu kita panaskan. Dan kita akan dapatlah apa ni nama dia? Kalau etanol kita akan dapat asid etanoik kat sini. Okey, asid etanoik akan terbentuk dekat tabung uji lagi satu. Okey, tengok gambar rajah untuk pendehidratan alkohol. Okay, untuk pendehidratan alkohol, ini gambar rajah dia. Kena tahu lukis. So, pendehidratan alkohol. So, kat sini kita letak wool kaca, kita dah celup ataupun dah rendamkan dengan alkohol. Kat sini kita letakkan serpihan porselin. Okay. Dan kita akan panaskan dulu serpihan porselin tu. Bila serpihan porselin ni dah panas, baru kita panaskan wool kaca yang ada alkohol. Okay, kemudian kita akan terus dapatlah gas kat sini. Gas ini yang dah tukar etanol jadi etena. Okay, etena kat sini kita dapat. Okay, itu gambar rajah yang kedua. So, gambar rajah yang ketiga untuk gambar rajah pengesteran. Senang je gambar rajah pengesteran. Ada tabung uji. Kita letakkan etanol, campurkan dengan asid etanoik. So ini adalah tindak balas pengesteran, alkohol tambah dengan asid karboksilik dan kita tambahkan, titiskan dengan asid sulfurik pekat sebagai mangkin. Okey, panaskan. Okey, kita akan dapat bau wangi lah. So bau wangi tu lah ester yang terhasil. Okey, ni contoh soalan. Apa bunyi tu? Okey, tengok contoh soalan ni.
Inilah bentuk flowchart yang saya cakap lah. So alkena Q penghidratan jadi sebatian W. Kemudian sebatian W ada tindak balas P dihasilkan sebatian X. Sebatian W bergabung dengan sebatian X. Kalau ada gabung dua ni tak lain tak bukan ester lah tu. So kita akan dapat ester. So nama tindak balas B pun ada kat sini lah. Okey. Alkena Q mempunyai 2 atom karbon. Alkena Q mempunyai 2 atom karbon. Jadi mana alkena Q? Ini dia. Dia kata berapa atom karbon? 2 karbon. Jadi masukkan dalam formula CnH2n. Jadi formula alkena adalah C2H4. Okey. Nyatakan siri homolog bagi W dan X. Okay, sebelum awak baca soalan-soalan ni pun, kalau awak nak buat je dulu kat carta alih ni pun boleh. Contoh kat sini alkena, penghidratan. Penghidratan maksudnya tambah air. Kan tadi kita dah tengok dekat flowchart, alkena tambah air dia akan jadi apa? Alkena tambah air dia akan jadi alkohol. So flowchart ni awak kena ingat lah. So kat sini alkena, ni. Sama ada jadi alkohol ataupun jadi alkana. Kalau nak jadi alkohol, penghidratan, tambah air. Kalau nak jadi alkana, tambah gas hidrogen. Tu je. Okay, banyak-banyak tindak balas. Yang ini yang penting lah, yang dalam flowchart ni awak kena ingat betul-betul. Okay, kalau katalah susah sangat nak ingat tindak balas yang lain tu, ingat yang dekat flowchart ni je. Okay, dia akan jadi alkohol kat sini, sebatian W. Alkohol, okay, tindak balas P, dia akan jadi apa? Lepas kita belajar alkohol, kita belajar asid karboksilik kan? So kat sini asid karboksilik. Okay, lepas tu alkohol tambah dengan asid karboksilik dapat ester. Tindak balas W ni adalah pengesteran. Tindak balas P adalah pengoksidaan. Okay, kemudian kita jawablah soalan-soalan tu. Tengoklah apa soalan yang ada. So, namakan siri homolog bagi W dan X. So, siri homolog. Ingat balik kata kunci tadi. Kalau siri homolog, jawapan mesti nak dalam alkana, alkena, alkuna, alkohol, asid karboksilik, ester. So, siapa boleh jawab W dengan X? Ada tak? Nak bagi nama? Aida. Jawab Aida. W tu alkohol, yang X tu asid karboksilik. Betul. Dah ada jawapan dekat situ kan. Cuma awak kena tahu dekat kata kunci siri homolog. So W alkohol, X adalah asid karboksilik. Okey, B, namakan tindak balas dan mangkin dalam P. Okey, namakan tindak balas dan mangkin dalam P. Okey, apa tindak balasnya? Tindak balas P, apa nama dia? Pengoksidaan. Pengoksidaan. Mangkin dia? Larutan kalium manganat 7 berasid. Okey, betul. Larutan kalium manganat 7 berasid. Okey, nanti dia boleh tambah lagi tau, nyatakan pemerhatian. Pemerhatian kita kena bagi warna. Okey, C, tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas penghasilan ester. Okey, ester kat sini. So, alkohol dia guna adalah kat sini alkena, ada 2 karbon. Etena, sini adalah etanol. Ini adalah asid etanoik. So etanol, formula dia C2H5OH. Asid etanoik CH3COOH. Okay, ada 2 karbon kat sini. So bila nak buat persamaan, buatlah asid dulu, lagi senang. Okay, tambah dengan C2H5OH. Anak panah, tak buat saya buat bawah Ambil dekat bahagian asid ni, buang OH. Okay, CH3CO.
Lepas tu letak O dekat alkohol. Letak O dekat alkohol dan ambil dia punya C dengan H. Tambah H2O. So ini jawapan untuk soalan ni. Okey, tengok dulu ni. Ni soalan ni, ni soalan AC. Okey, ni soalan AC 20 markah. Soalan A, kalau awak faham tadi yang pasal flowchart tu, awak akan boleh dapat 10 markah. Okey, soalan A ni kalau awak faham flowchart tu, awak akan boleh dapat 10 markah. Okey, cuba tengok kejap. Sekejap Okey. Kita tengok Nyatakan nama bagi tindak balas 1. Okey, nyatakan nama bagi tindak balas 1. Soalan AC ni awak kena hati-hati takut tertinggal soalan dia. Okey, tindak balas 1 mana? Ini dia tindak balas 1. So kita tengok, kita ada sebatian R, sebatian P, sebatian Q, glukosa. Kita kena cari mana kata kunci dekat sini tau. So rajah 1 menunjukkan penukaran sebatian P kepada Q. P kepada Q dan R. Sebatian P ialah cecair tidak berwarna dan boleh dihasilkan melalui penampaian glukosa. Penampaian glukosa ini adalah untuk hasilkan alkohol iaitu etanol. So ini adalah kata kunci dia, penampaian glukosa. Okey, etanol kat sini adalah etanol. Kita tengok etanol adalah alkohol. So alkohol pendehidratan. Pendehidratan. Buang air. Buang air. Buang air akan jadi apa kat Q tu? Tengok balik flowchart tadi. Okey ni. Alkohol buang air. Mana buang air? Buang air adalah pendehidratan. Bila alkohol buang air, dia akan jadi alkena. Alkohol ada dua je. Sama ada alkena ataupun asid karboksilik. Okey. Jadi kat situ jawapan dia alkena. Okey, alkena. Ini adalah alkena. Ini alkena. Tindak balas 1, kalau kita lihat kat sini, kalium manganat 7 beresid. Ini adalah pengoksidaan. Jadi R adalah asid karboksilik. Kalau kita tengok kat sini dia etanol, ini akan jadi etena, sini akan jadi asid etanoik. So dia akan sepadan je nama-nama dia tu. Kalau semua guna add je, dia tak akan tukar-tukar jadi lain. Okay, tindak balas 1 nama dia adalah pengoksidaan. Okay, kenal pasti siri homolog, formula molekul dan formula struktur bagi sebatian P, Q dan R. So nak jawab ni, jawab dalam bentuk jadual. Okay, jawab dalam bentuk jadual. Ada apa dia nak? P, Q, R. Okay, ada 3 benda yang dia perlukan kat situ. So dia nak siri homolog. So sini siri homolog. Okay, yang kedua adalah formula molekul.
Dan yang ketiga adalah formula struktur. Formula struktur maksudnya awak kena lukis. So siri homolog untuk P. P adalah alkohol. Itu siri homolog. Okay, Q. Q adalah alkena. R ialah asid karboksilik. Okay, formula molekul. Ini yang dia nak CN, C berapa, H berapa tu. Untuk alkohol, etanol, C2H5OH. Alkena, C2H4. Asid karboksilik, CH3COOH. Kalau awak faham yang pasal catat alih ni, awak jawab soalan ni senang sangat. Senang-senang dapat 10. Formula struktur lukis. Untuk P ada 2 karbon. Okay, nak lukis untuk alkohol ni markah boleh hilang kalau awak letak macam ni. OH tu yang bersambung ni salah. O tu nak selamat lah awak letak dekat hujung sini. OH. Dia confirm C tu kena sambung dengan O. C tu tak boleh sambung dekat tengah-tengah antara O dengan H. C tu tak boleh sambung dengan H. C ni mesti sambung dengan O. Okay, untuk formula struktur C mesti sambung dengan O. Ini betul. Okay, mungkin ada yang lukis macam ni. OH. Ini salah. Sebab C dia sambung dengan H. Salah. C mesti sambung dengan O. Okay, mungkin ada yang cakap cikgu saya lukis macam ni. Dia tengok buku rujukan. Okay, O, H. Ini betul. Ini boleh. Okay, ini boleh. Yang penting C tu kena attach dengan O. Okay, itu untuk etanol. Kemudian kita tengok alkena. Alkena dia adalah etena. So, etena Q, C ada 2, hidrogen 4. So, asid karboksilik, asid etanoik. Okay, ni asid etanoik dia punya formula struktur. Okay, 9 markah kat sini. Tindak balas tadi kat atas 1, 10 markah. Okay, soalan B. Soalan B ni dah banyak kali dah jumpa daripada tingkatan 4. Sebab tu topik asas tingkatan 4 tu macam mol, formula kimia. Awak jangan ingat dia akan keluarkan soalan itu dalam satu soalan. Tak. Dia boleh selit-selit dekat topik apa pun. Ini adalah topik persamaan kimia ni. Okay, ini adalah topik persamaan kimia. So kat sini kalau awak tengok Q terbakar. Mana? Dia minta kira isi padu gas karbon dioksida yang terhasil apabila 7.0 gram Q dibakar dalam oksigen berlebihan. Maksudnya ini adalah tindak balas pembakaran Q. Q tadi apa? Q tadi adalah C2H4. Okay, buat yang 5 langkah tu. C2H4, pembakaran, tambah O2. Okay, soalan ni boleh keluar sebab tadi kan limit untuk alkena adalah etena. Sifat kimia dia adalah untuk etena. Ni C2H4. Okay, kita akan dapat CO2 dan H2O. Ni yang pertama, imbangkan. So ingat balik lah. 4, so 2 sini. Okay, yang kedua kita letak apa yang dia bagi. So dia bagi adalah 7 gram Q. Yang ketiga kira mol. Mol 7 bahagi dengan GC molar 2 kali 12 tambah 4 kali 1. Kiralah berapa. Yang keempat kita buat perkadaran. Tengok apa yang dia bagi dengan apa yang kita nak cari je perkadaran tu. Yang lain semua tak payah tengok. Okay, yang lain semua tak perlu tengok. So kat sini daripada formula persamaan kimia 1 mol C2H4 akan hasilkan 2 mol CO2. Jadi dari pengiraan ni berapa, awak kena kira lah kat sini ada dapat berapa, last kali barulah kira isi padu. Yang tu saya tak nak terangkan, awak ingat balik lah yang masa kat tempat. Okey, untuk soalan yang terakhir. PVC, pipe PVC ialah bahan yang mengandungi polimer X yang terdiri daripada unit asas. Formula struktur bagi polimer X ditunjukkan dalam rajak 4. So ini formula strukturnya. Okey.
Tulis persamaan bagi proses pempolimeran sebatian tersebut. Kalau nampak bentuk macam gini, ini adalah bentuk polimer. Okay, bentuk polimer. Bila dia minta tulis persamaan, tulislah persamaan dia dalam bentuk formula. Jangan letak ada cabang-cabang ni. Kalau ada cabang-cabang ini, nama dia formula struktur. Kalau persamaan kimia, formula je C2H3Cl. Buat je macam ni. Okay, N. N kecil dekat sebelah kurungan. N ini mesti letak kecil. Nombor kecil. Tak boleh letak N ni besar macam ni. Kalau letak besar salah. Okay, letak kecil sebelah dia. Okay, yang depan dia ambil je balik tu. C2H3Cl. So letak N kat depannya. Ini adalah persamaan kimia untuk pempolimeran. Okay, ada lagi, banyak juga ni soalan. Lagi 3 soalan. Okay, saya tunjuk je cara dulu, nanti awak jawab lah soalan dalam buku modul tu. Dan juga soalan dalam Google Form yang saya buat lah. Okay, kita tengok Raja, ni catat alih. Dia kata alkohol J, C3. C3H7OH, pendehidratan. Alkohol ada 2 je. Okay, macam mana awak nak tahu alkohol? Ingat balik catat alih tadi lah. Alkohol dia akan jadi, sama ada dia akan jadi asid karboksilik ataupun dia akan jadi alkena. So kat sini kalau pendehidratan Q ni adalah alkena. So kat sini tindak balas 2 jadi asid propanoik. Dan kemudian ada campur dengan asid sulfurik pekat ni adalah mangkin untuk tindak balas pengesteran. So P ni adalah ester. So nyatakan nama bagi alkohol J. Alkohol J bagi nama dia C3H7, met at prop. So prop. Propanol. Perlu letak tak prop 1 ol, prop 2 ol? Tak perlu sebab dia kata nama. Kalau dia letak nyatakan nama dalam sistem IUPAC. Dalam sistem IUPAC itu yang kena letak prop 1 ol. Prop 2 ol. Macam itulah. Okay, lukis isomer, lukis formula struktur J. Okay, lukis je lah. Susahnya alkohol. Okay, nak selamat letak O kat sini. Dia memang attach terus dengan karbon. Letak hidrogen. Okay, alkohol J boleh ditukarkan kepada asid propanoik melalui proses 2. Okay, boleh melalui proses 2. Apa nama proses tu? Pengoksidaan. Okay, cadang satu reagen yang digunakan dalam tindak balas ini. So reagen yang kita gunakan adalah larutan kalium manganat 7 berasid. Huraikan kaedah menyediakan asid propanoik dalam alkohol J. Okay, ada berapa poin? Kita tengok 2 poin je. So alkohol J ditambah dengan reagen tadi itulah, larutan kalium manganat 7 berasid dan dipanaskan. Okay, ditambah dengan alkohol J ditambah dengan larutan kalium manganat 7 berasid dan dipanaskan. Okay, asid propanoik diperoleh. Ni sebenarnya ni dah 2 markah ni. Okay, yang ni asid alkohol J tambah dengan larutan kalium manganat 7 tu 1 markah. Markah kedua adalah campuran dipanaskan. Okay, alkohol bertindak balas dengan asid propanoik menghasilkan sebatian P dalam proses 3. Ni proses 3. Nampak alkohol, asid propanoik, apa lagi? Ester lah kan. Okay, nyatakan nama bagi sebatian P. Nama, bila nak bagi nama alkohol dulu. Bagi nama alkohol dulu. Lepas tu baru bagi nama asid karboksilik. Asid AS. So kalau awak tengok alas. Bagi nama alas, ingat alas. Alas tu apa? Al tu alkohol. AS tu asid karboksilik. So alas. So bagi nama alkohol. Alkohol ada 3 alkohol. Met at prop, so jadi propyl
Okay, asid karboksilik ada 2. Asal, okay, asid karboksilik ada 3, propanoik, dia akan jadi propil propanoat. Nyatakan sifat istimewa sebatian P apa lagi? Berbau wangi. Okay, lukis gambar raja berlabel bagaimana sebatian Q dihasilkan daripada alkohol J. Okay, sebatian Q, alkohol J. Itu yang raja tadi awak kena lukis tu, raja pendehidratan. Kat atas tadi. Okay, tengok balik lah. Mana? Ini. Ni selalu keluar ni, raja ni, kena ingat. Pandai-pandai lukis. Lukis je cantik. Okay, lagi 2 soalan. Okay, dia bagi, ini bukan carta alih, ini soalan biasa. Raja satu menunjukkan formula struktur bagi sebatian P dan Q. Kedua-dua sebatian P dan Q adalah isomer bagi satu sebatian karbon. Nyatakan maksud isomer. Isomer, lepas kita dah belajar, isomer adalah molekul yang mempunyai formula molekul yang sama tetapi formula struktur berbeza. Ini jawapan dia. Nyatakan formula ARM, CNNNN tu, yang ada NN tu. Okay, bagi sebatian dalam raja 2. So ini adalah alkohol, ada OH alkohol. Formula ARM dia adalah CnH2n tambah 1 OH. Okay, nyatakan nama sebatian P dan Q dengan menggunakan penamaan IUPAC. So IUPAC, so kalau kata IUPAC itu yang kena ada 2 ol ke 3 ol ke 1 ol ke. So kat sini kita tengok yang ada OH ni dia akan jadi karbon yang pertama lah kat sini. 1, 2, 3, 4. So butan 1 ol. So untuk sebatian Q 1, 2, 3, 4 OH pada karbon kedua. So butan 2 ol. Okay, tindak balas antara sebatian P dengan larutan kalium manganat 7 berasid menghasilkan larutan tak yang menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Namakan hasil yang terbentuk. Okay, P ni tindak balas dengan kalium manganat 7. Ini apa? Ejen pengoksidaan. Okay, bila tindak balas dengan ejen pengoksidaan, ingatlah alkohol. Yang penting kan awak kena tahu dia pendehidratan, pengoksidaan. Okay, pengoksidaan akan hasilkan asid karboksilik. Sebab itulah kertas litmus biru boleh tukar jadi merah. Namakan hasil terbentuk. So, jawapannya adalah asid butanoik. Okey, yang terakhir. Ester adalah satu sebatian yang banyak terdapat dalam buah-buahan. Raja menunjukkan formula struktur ester yang terkandung dalam nanas. Nyatakan nama ester. Okey, siapa boleh jawab? Yang ni saya nak awak jawab lah. Adelina jawab Adelina. Adina, okey tak? Okey tak? Alia Tasha lah, Alia Tasha. Namakan Esther. Ada jawab kat dalam ni ke? Ya? Nama Esther ni, dalam raja ni. Asid. Tengok. Asid pula, Esther. Bagi nama alkohol dulu. Mana part alkohol? Tengok pada raja. Ni part 1, ini part 2. Part 1 ke part 2 alkohol? 1.
Alkohol, dalam alkohol dia tak ada ikatan ganda dua ni. Ini part 1 ni part asid. Part 2 ni adalah alkohol. So alkohol kat sini ada berapa karbon kira? 3 kan? 1, 2, 3. So 3 met add prop. So nama dia adalah propil. Propil baru bagi nama yang bahagian asid. So ini bahagian asid. Okay, kira ada berapa karbon? 1, 2, 3, 4. So propil, butanol. Okay, nyatakan satu sifat istimewa bagi ester. Okay, dah banyak kali dah tengok jawapan ni. Alia Zati, apa jawapan Alia Zati? Berbau wangi. Ya, berbau wangi. Nyatakan, cadangkan nama alkohol dan asid karboksilik yang digunakan dalam penyediaan ester ini. So, apa nama alkohol yang digunakan? Jaren. Jaren? Auni lah, Auni Maisara. Ya cikgu, propanol. Okey, betul. Propanol. Asid karboksilik? Asid apa? Butanoik. Ya, asid butanoik. Okey, last sekali tulis persamaan kimia seimbang bagi tindak balas di B1. So tindak balas ni guna asid butanoik dengan propanol. So C3 H2H7COOH tambah dengan C3H7OH. Kita akan dapat, saya tulis kat atas lah, C3H7COO C3H7 tambah H2O. Okay, ni C3 walaupun nampak macam sama C3 tapi awak kata but, ingatlah asid dia ada lagi satu karbon kat tengah dia ni. Okay, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Tak ada? Okay, kalau tak ada awak jawablah soalan dalam buku modul tu dan juga soalan dalam Google Form yang saya bagi. Soalan-soalan dalam Google Form tu sebenarnya saya ambil untuk ambil markah PBD So kalau awak jawab je walaupun tak dapat markah penuh, saya akan terus bagi TP3 lah. Tapi kalau dapat jawab dengan excellentnya, dia akan naik lah TP dia tu. So untuk buku modul, jawab latihan, sambung latihan muka surat 138, 139. Okay, dan 140. Okay, apa-apa boleh tanya selepas ni Okay, sampai sini sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Terima kasih cikgu. Sama.